Ya, lindung diri, lindung semua. Seperti biasa, Hani, setiap hari kita akan berkongsi kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan aspek kesihatan mental. Bagaimana ianya memberi impak kepada seluruh masyarakat Malaysia, khususnya dalam tempoh pandemik dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini. Ya, tapi dalam masa yang sama, ya, dalam banyak isu berkaitan dengan kesihatan mental ini adalah perkara yang berkaitan dengan mereka yang ada perhubungan jarak jauh, ya, suami isteri khususnya. Kemanisan rumah tangga bagi hubungan jarak jauh ni agak mencabar juga lebih-lebih lagi waktu PKP. Jadi kita nak bincangkan dan berlanjut tentang topik ini. Dalam masa yang sama kita ajak anda semua yang sedang menonton pada pagi ini, khusus bagi mereka yang terkesan dengan situasi ini bagi hubungan jarak jauh ini, boleh hubungi kami di talian 03-2282-9855. Saya ulang sekali lagi, 03-2282-9855. Okey, berinteraksi terus dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Puan Nurul Ashikin binti Sa'ari, Pegawai Psikologi Unit Psikologi Kaunseling Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, baik. Kita lihat pasangan jarak jauh ini antara yang terkesan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh 3.0 ini. Kita lihat kalau sebelum ini mereka antara kelompok yang dibenarkan untuk tujuan merentas negeri. Tapi dalam PKP Penuh 3.0 ini mereka perlu berkorban sama seperti rakyat Malaysia yang lain. Jadi cabarannya ada dekat situ. Sudah pastinya kalau kita bercakap berkenaan pasangan jarak jauh ini, siapa tak nak kalau duduk sebumbung. Tapi disebabkan faktor tertentu seperti faktor kerjaya, itu antara halangan buat mereka. Untuk permulaan ni, mungkin Puan boleh kongsikan apa antara cabaran kepada emosi dan fizikal ataupun mental terhadap pasangan jarak jauh ni. Okey, yang pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana sudi jemput. Saya kaunselor daripada Hospital Kuala Lumpur. Okey, jadi saya terus kepada soalan yang pertama, kita sentuh tentang emosi. Jadi yang saya nak bagi tahu kat sini, emosi asas manusia ni ada 4 perkara. So yang pertama adalah gembira. Ada pasangan bila dia jarak jauh, so kat situ kita boleh nampak bila dia berjauhan, jadi dia akan rasa macam okey, ini adalah satu tempoh untuk aku kena bertahan dan aku tidak sabar untuk bertemu dengan pasangan. Jadi itu dari sudut yang gembira. Yang keduanya adalah emosi sedih. Jadi cabarannya bagi pasangan yang berjauhan, dia akan rasa macam bila dia nampak contoh kan, dia nampak pasangan depan dia, yang ini elok tinggal sebumbung. Tiba-tiba aku tak boleh nak balik kan, kena bertugas sebagainya. Jadi kat situ dia akan rasa sedih lah. Okey, so itu emosi yang kedua. Yang ketiga adalah dia menjadi takut. Contohnya, macam sekarang kita tahu kan pandemik COVID-19, jadi dia rasa tidak selamat. Jadi dia pun kata, kalau kata nanti boleh rentas pun, selamat ke untuk aku balik? Mungkin aku terkena virus ke apa dan sebagainya kan. Jadi perasaan takut tu ada. Lagi satu, yang keempat adalah emosi marah. Jadi bila manusia, terutamanya pasangan yang jarak jauh ni, emosi menahan menangguh rindu lagi kan. So bila berlakunya PKP 3.0 ni, kan PJJ pun tak boleh rentas. Kalau sebelum ni elok je boleh rentas kan. Jadi sekarang ni tiba-tiba tak boleh rentas. So ada orang yang dia marah. Kenapa? Kenapa pula aku tak boleh nak balik? Kan, kenapa aku tak boleh jumpa pasangan aku? Tapi sedangkan perkara yang dia marah itu adalah perkara faktor luaran. Faktor luaran yang kita tak boleh nak kawal sebenarnya. Okey, jadi ada 4, maknanya gembira, sedih, takut dan marah. Iya, betul. Okey, ya, bila bergabung semuanya tu yang macam dia meletup tu. Tetapi bercakap dengan cabaran PJJ ni kan, memang betul kita ada teknologi yang mendekatkan kita boleh buat video call dan sebagainya. Tetapi manakala sama kita bertemu muka dan bersentuhan, tidak Jadi pencerahan Puan Sri berkaitan dengan perkara ini bagaimana? Okey, dia sebenarnya memang betul lah. Kita tak nafikan. Kalau kata bersemuka ni memang tak akan pernah sama. Sebab kalau kata pasangan yang dia boleh berhadapan, contoh dia boleh tolong pasangan menangis, boleh tolong sabut air mata, kan? Boleh tolong bagi pelukan, genggam tangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang secara berjauhan ni, dia kalau kata bersama tadi, semacam-macam perkara dia boleh lakukan untuk empower kepada pasangan dia. Itu semua secara fizikal tanpa kata. Maksudnya itu melalui perbuatan. Tapi bila mana secara maya, jadi kita tengok melalui secara maya ni, kita cuba tengok
macam mana dia menunggu peluang ini bila mana kita tak boleh berjumpa dengan pasangan kita. Jadi bergantung kepada macam mana penerimaan dia. Penerimaan dia sendiri, mengawal emosi diri sebelum untuk berjumpa dengan pasangan dia. Baik, kita ingin mewawarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bahawa kita membuka talian sekarang ini untuk kita membincangkan berkenaan kesihatan mental khususnya bagi pasangan jarak jauh semasa pandemik ini. Mungkin ada pandangan yang ingin dilontarkan, ingin mendapatkan nasihat daripada pakar kita pada hari ini, anda boleh hubungi nombor talian yang tertera di kaca televisyen anda pada ketika ini. Baik Puan, kita seperti yang Puan nyatakan tadi, hal berkaitan sedih, rindu, cemburu mungkin satu perkara yang normal dialami bagi pasangan jarak jauh ini. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti tahap emosi seseorang tersebut berada pada tahap normal ataupun berada pada tahap yang serius sehingga boleh menyebabkan kemurungan, kebimbangan yang melampau ataupun perkara-perkara lain lagi. Puan. Okey, sebenarnya kat sini kita boleh tengoklah. Okey, macam mana kita nak tengok emosi seseorang itu adalah dalam keadaan yang okey. Secara psikologi ni dia adalah seorang yang sihat mindanya. Okey, jadi kalau kat situ sebenarnya kita, cara mudah untuk kita nak tengok senang sahaja. Kita tengok bergantung kepada dia punya fungsi harian. Fungsi harian, kalau kata dia boleh menjalani fungsi harian dia dengan bagus, itu maksudnya dia sihat minda dia. Tapi kalau kita nak tengok kalau berlaku yang serius sehingga ke tahap yang mungkin ada kemurungan ataupun kebimbangan yang melampau. Dan kat situ kita boleh tengok juga apa antara simptom yang kalau kata orang tu mengalami kemurungan atau kebimbangan yang melampau. Contoh yang saya nak sebut kat sini, contohnya tengok dia hilang selera makan, tak boleh tidur. Maksudnya fungsi harian dia terjejas, terutamanya melebihi 2 minggu. Maksudnya kalau contoh ada orang yang berdebar kan, dia anxious kan. Contoh saya berdebar nak masuk TV. Tapi maksudnya tapi sehari sahajalah. Bila tahu masuk TV berdebar, tapi sekarang okeylah. Jadi kalau kata saya berdebar pun melebihi 2 minggu, jadi saya pun kena mendapatkan bantuan. Jadi begitulah. Okey, maknanya kena memantau diri. Kalau orang sekeliling tu boleh tengok pun bila ia berlarutan sepanjang 2 minggu, okey, tidak ada progres yang lebih baik, makanya perlu dilakukan sesuatu. Kalau tidak menghubungi talian untuk kaunseling, boleh berjumpa dengan pakar. Tidak masalah sebab perkhidmatan itu masih lagi diteruskan sepanjang waktu pergerakan kita di pergerakan ini. Tapi dalam masa yang sama juga, kita melihat kepada cabaran berganda kepada ibu bapa lah khususnya yang PJJ, yang anak-anak berada dengan salah seorang daripadanya, suami ataupun isteri. Itu kebarangkalian itu boleh berlaku. Walaupun dalam keadaan normal dan biasa, ada waktunya kita perlukan time off seketika. Me time. Kadang-kadang suami bagi giliran kepada isteri, tak apa yang keluarlah hari ini, dan suami pun begitu. Tetapi tidak untuk kali ini. Kadang-kadang satu pasangan itu akan mengendalikan anak-anak bersendirian tanpa pasangan disebabkan PJJ ini. Menghadapi cabaran berganda ini, apa sebenarnya peranan yang perlu dimainkan oleh mereka yang berada di sekeliling, dan bagaimana pula mereka yang memang tinggal serumah tu tidak bersama dengan yang lain. Maknanya contohnya kalau kita tinggal di kondominium contohnya, kita tidak ada berjiran yang boleh kita berinteraksi dan sebagainya yang secara kerap. Apa yang mereka boleh lakukan yang bersama dengan sokongan sekeliling dan juga tanpa sokongan sekeliling? Okey, terima kasih Hani. Dia sebenarnya kalau kita tengok bila dia pasangan jarak jauh dan dia terpaksa menguruskan anak dia bersendirian. Jadi kalau kat situ sebenarnya yang paling penting adalah sistem sokongan. Okey, sistem sokongan, kalau kata ada yang jiran jauh apa sebagainya kan, tapi kita kebiasaannya memang akan ada jiran atau kita berjauhan tadi disebabkan faktor kerjaya. Jadi bila menyebut tentang kerjaya, kita ada rakan sekerja. Rakan sekerja, jiran yang berdekatan. Jadi maksudnya kat situ kita kena bina hubungan yang bagus dengan orang sekeliling kita. Contoh saya sebut rakan sekerja.
Cuma saya nak ingatkan teruslah, jangan pula kita, contoh sebagai isteri orang, kita berkongsi dengan suami orang. Maksudnya lain lah tu. Ya. Maksud kita berkongsi tentang pasangan kita tapi dengan pasangan orang lain. Saya muskil nanti pasangan orang lain jadi pasangan kita. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Baik Puan, saya tertarik dengan pernyataan Puan tadi berkenaan kepentingan sistem sokongan tu. Kita mungkin akan perincikan dengan lebih lanjut lagi. Kerana sekarang ini kita memberi ruangan untuk salah seorang pemanggil kita dari Senawang Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, boleh teruskan dengan soalan. Ya. Assalamualaikum. Pada panel saya tanya macam mana kalau doktor sendiri ada terlibat dengan Majlis Keselamatan Negara dengan hubungan jauh? Kurang jelas. Boleh ulang kembali tak? Dia putus-putus sikit. Macam mana pihak doktor ni ada tak terlibat dengan Majlis Keselamatan Negara membincangkan tentang hubungan PJJ ni? Okey. Baik. Mungkin dari segi pengurusan MKN buat keputusan dan sebagainya, ada tak pihak kesihatan itu sendiri memberikan input tentang PJJ ini juga? Okey, kalau so far maksudnya tiada lah. Maksud kita lebih kepada kita memberi sokongan kepada pasangan yang berjarak jauh ni kalau mereka mempunyai isu kesihatan mental, macam saya kata tadi ada simptom kemurungan dan sebagainya, dan rujukan diterima kalau kita untuk mendapatkan servis kaunseling, kita boleh rujuk kepada klinik kesihatan yang berdekatan untuk ke hospital. Dan macam sekarang kita pun talian psikososial sentiasa buka. Jadi support kita ke arah itulah, ke arah membantu dari segi menjaga kesihatan mental lah. Baik, kerana disebabkan situasi semasa, makanya tidak bolehlah dibenarkan untuk sewenang-wenangnya untuk kita bergerak antara negeri ke negeri. Cuma dalam masa yang sama, talian psikososial ada, pakar pun ada untuk kita berunding. Mungkin ada yang macam memerlukan surat tu, kata macam disebabkan masalah berkaitan dengan kemurungan sebagainya, boleh membenarkan seseorang tu pergi merentas lagi berjumpa dengan pasangan. Okey, itu boleh berlaku, tetapi bukanlah sewenang-wenangnya juga. Sebab harus menjalani kaunseling dan diteliti dan dinilai. Bukan boleh dibuat-buat sebenarnya kemurungan ni semua. Okey, semuanya akan dinilai oleh pakar pastinya. Okey, dalam masa yang sama, kita sekali lagi nak war-warkan talian pada anda 0322829855 untuk anda hubungi sekarang ini juga 0322829855 untuk berkongsi rasa anda berkaitan dengan bagaimana untuk mengekalkan kemanisan rumah tangga bagi hubungan jarak jauh, lebih-lebih lagi sewaktu kita berada di segatan pergerakan penuh waktu ini yang akan disambung lagi selepas ini. Okey, kita nak bawakan lagi persoalan berkaitan dengan perkara ini. Ialah tadi kita dah menyentuh juga tentang segi cabaran dan sebagainya. Kita nak sambung sedikit yang tentang apa kita sebutkan tadi, cabaran berganda tadi tu. Yang mana sistem sokongan tu. Okey, sistem sokongan ni macam saya kata tadi, contoh bila kita berkerjaya, kita ada rakan sekerja. Kat situ kita kena jaga hubungan kita dengan majikan, dengan rakan sekerja dan dengan orang bawah lah. Okey. Jadi kat situ sebab apa-apa berlaku bila kita berjauhan dengan pasangan, inilah orang penting, inilah orang terdekat. Jadi contohnya kalau kata kita bersama dengan komuniti jiran. Jadi kita kena join komuniti. Contoh ada persatuan surau ke apa sebagainya kan. Jadi kita kena masuk bersama-sama dengan masyarakat. Sebab itulah dia sebenarnya berkaitan dengan kita punya self care. Macam mana kita menguruskan diri dan pada masa yang sama kita menjaga hubungan kita dengan orang sekeliling. Jadi supaya support system itu ada, sebab kita tahu dah bila pasangan kita jauh ni siapa yang kita ada. Support system inilah. Jadi sebab itu kena jaga hubungan kita dengan orang sekeliling. Bina hubungan lah maksudnya. Itu pentingnya sistem sokongan sosial di sekeliling kita untuk memastikan kesejahteraan diri kita dari segi luaran maupun dalaman. Namun bila kita bercakap berkenaan kesan psikologi dan emosi kepada pasangan jarak jauh ini, bagaimana Puan melihat dalam situasinya ini kepada anak-anak? Bagaimana ianya memberi impak kepada anak-anak bagi pasangan jarak jauh ini? Okey, betul. Dia tidak dinafikan lah. Maksudnya bila kepada kesan dia kepada anak-anak, emosi anak-anak semestinya akan terganggu. Okey, kalau contoh kita tengok kan, katakan anak-anak tinggal dengan salah seorang daripada ibu ataupun bapa, sedangkan kita tahu untuk membentuk acuan membesarkan anak dengan sihat secara mentalnya,
dia memerlukan acuan daripada kedua-dua, ibu dan bapa. Jadi bila tiada salah seorang, kita akan nampak berlakulah ketidakseimbangan. Dia tak ada benda tu. Sebab itu kalau kita nak tengok contoh anak-anak kan, kalau emosi dia terganggu, kita tengok tidur tak boleh. Malam-malam tidur mengigau. Mungkin dia rindu pada ayahnya kalau dia tinggal dengan ibunya. Kan? Ada yang sampai kecing malam, ada yang tak nak bercakap, kan? Dia tiba-tiba je jadi mengamuk, mudah marah dan sebagainya. Itu kesan pada emosi anak-anak. Sebab itulah sebagai penjaga, ibu ataupun bapa yang tinggal bersama dengan anak tadi itu, kita sendiri kena uruskan emosi kita supaya emosi anak-anak pun turut terjaga. Sebab ada setengah contohnya, bila mana emosi penjaga itu sendiri tidak terurus dengan baik, jadi dia boleh melepaskan, menyalurkan dia punya kemarahan. Dia nak marah pada pasangan contohnya, ada isu dan sebagainya. Tapi bila berlaku macam ni, anak yang ada depan mata itulah yang mungkin kena pukul. Jadi itu impak pada, macam mana impak emosi pada penjaga dan memberi kesan kepada anak. Jadi sebab itulah saya nak ingatkanlah sebagai penjaga, ibu ataupun bapa, maksudnya cubalah kita ni jadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Ya, dia bukan mudah penting diutarakan Puan tadi ialah berkaitan bagaimana kestabilan emosi dan psikologi ibu bapa mainkan peranan penting terhadap emosi dan psikologi anak-anak. Baik Puan, kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, pemanggil dari Sepang, Selangor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya. Okey, Encik Zainal ya? Ya, Zainal. Ya, teruskan Encik Zainal. Ya, saya cuma nak berkongsi pengalaman lah. Sebab saya dah kena COVID kan daripada 27 hari bulan hari. Dan jadi maksudnya emosi itu terganggu lah dalam keadaan anak-anak pun. Anak-anak saya yang nombor 2 perempuan sudah tak mahir. Yang nombor 1 dalam proses kuarantin untuk PKM ambil lah. Dan isteri dan anak saya dalam kondisi kat rumah. Dan saya baru keluar dari hospital daripada 9 bulan hari. Daripada 27 bulan sampai 9 bulan baru keluar. Jadi maksudnya gangguan emosi dengan keadaan badan lemah, makan tak lalu, dan orang kata macam dia punya kesan tu COVID ni bukan main-main lah. Punya pada orang yang belum kena tu berhati-hati lah dalam keadaan COVID ni kan. Maksudnya sesiapa yang belum kena tu memang berhati-hati lah. Apa kalau kena memang kata masalah dia dan efek dia besar lah. Sebab dalam kawan saya pun ada dah 3 orang ICU dalam COVID. Jadi saya pun alhamdulillah lah dengan izin Allah, alhamdulillah saya selamat lah. Alhamdulillah. Tapi bantuan gas tu lagi dah selamat lah, alhamdulillah lah. Masih lagi lemah badan lah, masih lemah lagi. Baik. Okey, baik. Jadi itu pengalaman daripada Encik Zainal maknanya ini memberi isyarat bahawasanya apa yang dilalui oleh mereka yang pasangan jarak jauh ini tidaklah sehebat mana mereka yang mengalami sedang dipisahkan disebabkan COVID-19. Betul. Sebab dengan kesakitan lagi, yang lain-lain boleh diuruskan dengan sokongan emosi. Yang ini dengan sakit badan sebagainya sangat berbeza. Mungkin ada nak berikan sedikit respon juga walaupun perkaitannya tu sedikit jauh daripada PJJ ini, tapi nasihat saranan. Betul lah, sebab ini pun maksudnya cuma namanya bukan pasangan jarak jauh. Cumanya keluarga jarak jauh. Kita dipisahkan oleh COVID-19 lah, sebab ada kuarantin kan. Sebab dia betul lah, sebab saya sendiri pun pernah bertugas di pusat kuarantin Maib Serdang. Jadi memang isu macam ni berlaku. Jadi maksudnya dia berjauhan antara anak dekat awak sana, so mak kontak cari kita. Jadi kat situ antara peranan yang saya boleh lakukan adalah macam mana kita nak konsult dengan parent, pada masa yang sama kita menjadi perantara untuk menghubungkan macam mana keadaan anak dia, keadaan mak dia risau dekat anak. Tak biasa berjauhan. Jadi itu kita nampak cabaran yang secara real yang berlaku di pusat kuarantin lah. Jadi kita sebagai perantara, orang tengah, kita yang cuba tolong hubungi mak dia dan kita menjadi perantara untuk menyampaikan pesanan kepada anak dia dan sebagainya lah. Baik Puan, kalau kita bercakap berkenaan cabaran bagi pasangan jarak jauh ini, mungkin
sebilangan besar daripada kita akan memandangnya dari sisi negatif saja. Ya, betul. Namun tidak dinafikan ada sebenarnya sisi positif bagi pasangan yang berhubungan jarak jauh ini. Betul. Mungkin mereka ni lebih kerap berkomunikasi, berinteraksi dan kalau berjumpa, walaupun jarang jumpa tapi sekali berjumpa, mereka lebih mesra antara satu sama lain. Mungkin Kiranya, Puan boleh kongsikan. kalau dekat bergaduh selalu. Ya. Jauh Kalau kan, baru dekat tahu hari-hari rindu. jumpa. Okey. Orang kata adalah kan kalau dekat bau busuk. Itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kepada yang pasangan jarak jauh ni, dia betul. Sebenarnya ramai di antara kita tidak semua yang mampu untuk hargai apa yang ada depan mata. Itu sebenarnya. Sebab itu bila pasangan jarak jauh ni, bila dia berjauhan, jadi bila duduk seorang-seorang, fitrahnya orang yang dah ada pasangan ni, bila dia duduk jauh, dia akan rasa hilang. Dia akan rasa sunyi. Jadi sebab itulah bila jauh tu dia akan rasa hilang. Jadi dia muhasabah balik diri dia, dia tanya balik diri, okey, ini baru aku hilang, maksudnya disebabkan PKP, tak boleh berjumpa. Macam mana kalau kata hilang disebabkan kematian? Jadi bila dia berfikiran macam tu, dia akan lebih menghargai pasangan dia. Sebab itulah bila berjumpa tu, dia meluangkan masa dengan sepenuhnya, hargai betul-betul pasangan. Itulah sebenarnya. Ya, baik. Kena hargai dan bukan hanya untuk sementara cuma, tapi biarlah ia berpanjangan istiqamah dari segi penghargaan anda itu. Okey, sebelum kita nak usulkan lagi soalan, kita ada seorang pemanggil dari Selangor juga Sahabat Bernam. Okey, kampung saya ni. Selamat pagi. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan Cik Zulkifli. Okey, terima kasih banyak. Saya pegang guru di Sahabat Bernam dan keluarga saya di Perak. Dan sebenarnya bila COVID-19 ini memberikan satu input yang baru pada kami lah. Sebab sebagai keluarga yang saya pun sebenarnya kedua-dua guru, dan bila dipindahkan kita terpaksa bertanggungjawab mengikut arahan. Saya mempunyai 6 orang anak dan 3 orang yang masih bersekolah. Jadi yang kecil sekali 9 tahun. Dan itulah yang menjadi orang kata penghalang lah sebenarnya orang kata memberi rindu setakat bila umur 40-an dapat anak kecil lagi. Jadi itu yang menjadikan saya rasa perlu berkongsi di sini bahawa dalam pandemik 19 ini bukan penghalang untuk kita membina keluarga yang bahagia. Sebab kita ada talian, kita ada internet dan sebagainya, dan video call itu merupakan salah satu saluran yang paling baik. Anak yang besar-besar tu memang faham lah. Anak saya 5 lelaki, seorang perempuan. Jadi yang perempuan yang kecil sekali itulah yang setiap malam memang kami akan berkongsi cerita, dia akan kongsi kucing dia, dan alhamdulillah setakat ini kami tidak ada masalah yang besar. Sebagai PJJ ni yang paling penting kepercayaan tu. Kepercayaan sangat penting antara kedua suami isteri dan saling membantu, dan juga perlu ada rasa kasih sayang yang menebal. Walaupun kita tahu keadaan yang sekarang ini memang memberikan banyak kesan. Kita lihat ada yang dibuang kerja dan sebagainya. Tapi sebagai seorang guru juga saya berdepan dengan banyak masalah di RTC. Jadi itulah yang sebagai keluarga kita perlu buat dalam berikan kata sayang sebenarnya menjadi sebenarnya bukan satu isu yang besar PJJ ini. Bagaimana kita menangani PJJ itu sendiri. Baik, terima kasih atas perkongsian tersebut Cik Zulkifli, yang memang sendiri kata ada perhubungan jarak jauh tu. Jadi pesanan yang cukup baik sebenarnya, kena ada kasih sayang diutuhkan dengan berhubung menggunakan teknologi. Dalam masa yang sama perlu ada sifat percaya. Okey, cuma percaya itu jangan ada hianati dan perlu ada rasa tanggungjawab. Itu yang paling penting sekali itu. Ya, betul. Jadi apa saran paling penting untuk disampaikan? Okey, dia betul lah. Sebabnya kalau untuk yang pasangan jarak jauh ni, yang paling penting kepercayaan lah. Macam yang penutup kita kongsi tadi kan. Jadi sebenarnya selain itu, apa yang perlu pasangan lakukan adalah kena sentiasa berinteraksi. Berinteraksi maksudnya kita menggunakan sepenuhnya kemudahan yang ada supaya kita sentiasa menghubungi antara satu sama lain untuk saling mengingatkan, dan daripada situ pun kita boleh membina kasih sayang. Okey, maksudnya bukan sahaja dengan berjumpa, tapi melalui alam maya pun kita boleh buat boleh pupuk kasih sayang.
Okey, bila kena sentiasa berinteraksi. Dan seterusnya, bila kita berjauhan, maksudnya manusia ni, contoh PKP kan, bila dia berkurung, jasad dia terkurung, fikiran dia akan berkembang. Oh. Okay. Macam-macam dia fikir. Jadi, sebab itulah manusia kalau kita perasan bila PKP dia akan jadi lebih kreatif. Sebab itulah PKP sebelum ni kita tengok kan, itulah wujudnya Dogana Coffee kan. Masa apa tak jadi hari ini. Jadi bila jasad dia terkurung, otak dia berkembang dan dia akan menjadi lebih kreatif. Jadi dari situ untuk pasangan yang jarak jauh ni, kita cuba cari aktiviti yang orang kata yang sesuai untuk kita lakukan secara alam maya. Contoh, ada je contohnya pasangan yang bila jarak jauh kan. Kalau ini saya sentuh bab spiritual sikit lah. Contohnya dia buat, okey, apa yang dia buat? Dia saling video call untuk kita masing-masing cek bacaan Al-Quran. Contohnya, Alhamdulillah lah. Jadi maksud itu contoh saja, saya sebut satu je lah. Jadi maksud kat situ, macam-macam lagi otak kita boleh berkembang, kreatif, cari aktiviti yang boleh buat bersama-sama. Okey, kreatif dengan cara yang positif. Jangan kreatif fikir yang bukan-bukan. Oh, abang buat ni, abang buat tu macam tu kan. Jangan sampai macam tu. Tapi kita divert atau kita alihkan perhatian itu kepada arah kreativiti yang lebih membina diri kita, bukan menjatuhkan lagi diri kita. Ya, betul Hani. Kita jadikan PKP 3.0 ini bukan satu penghalang untuk kita mencipta kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Satu topik perbincangan yang sangat menarik yang akan kita bawakan kepada anda. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Ashikin binti Saari, Pegawai Psikologi Unit Psikologi Counselling Hospital Kuala Lumpur, yang sudi bersama kita pada hari ini untuk berbincang berkenaan kesihatan mental pasangan jarak jauh semasa pandemik. Terima kasih. Sama-sama.